Ni asap yang keluar daripada tanah. Dan dukhan ni dia akan mematikan orang kafir. Sekiranya orang kafir kena asap ni, dia akan sengsara. Dia akan sengsara, ada yang kena penyakit itu, penyakit ni. Kalau kena ke orang Islam, dia hanya sel-semua saja. Dia hanya sel-semua saja. Kena ke orang kafir, dia akan rasa, ya Allah panasnya dan sebagainya. Okey? Kesan asap ni kepada manusia ni. Ad-dukhan ya'khudhul mu'mina kazzukama. Dukhan memberi kesan kepada orang yang beriman seperti sel-semua. Wa ya'khudhul kafira, dia akan memberi kesan kepada orang kafir fayan tafiqa hatta yakhruju min kulli masma'in minhu. Semua asal ni masuk ke telinga, ke hidung, ke mata dan sebagainya. Wasaniyatu ad-dabba, selepas ad-dukhan akan keluarnya dabatul ard. Yang ketiga adalah dajjal, baru keluar dajjal. Ni ikut dalam hadis ni. Tetapi yang sahih ikut turutan dajjal dulu, baru dabatul ard. Tak apalah, pasal lain. Yang seterusnya, ni apa pula ni? Orang kafir pun minta doa. Matahari terbit dari ufuk barat. Yang ni anda ada cerita dah tadi. Banyak dalil kan, kita ambil dah satu. Dalil semua anda dah sebut macam. Ketika terbitnya matahari dari arah barat, pintu taubat akan ditutup. Ya, terbitnya pintu dari arah barat, jangan mimpi dah nak bertobat, habis dah masa. Kemunculan binatang yang pelik, yang ni yang anda maksudkan sebagai dabatul ard. Apa dia dalam dalil dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila masa berlakunya hukuman ke atas manusia, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami akan keluarkan untuk mereka ni sejenis binatang dari dalam bumi. Tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, dia akan bercakap dengan manusia. Ni dalil lah ni. Surah An-Naml ayat 80. Amin. Okey, ni penting ya. Dia kata apa dah? Ni anda lupa tadi, kejahatan manusia berkekalan di bumi setelah kemunculan matahari dari barat selama 120 tahun. Okey, ni anda baca ayat An-Naml. Sementara yang dijelaskan di sini, setelah peralihan tempat terbitnya matahari daripada timur terbit ke barat, dunia boleh dikira dalam tempoh 120 tahun selepas itu berlakulah kiamat yang betul. Tadi anda kata 100 tahun kan? 120. Anda tak ingat Jadi nak kata apa dah? Nak kata khilafah akan jatuh pada selepas terbitnya matahari 117 selepas daripada terbitnya matahari, habisnya sistem khilafah. Yang tu banyak kalam qaul ulama, waktu dunia berubah. Jadi di sini anda pun nak bagi tahu, kata 120 tahun pada zaman akhirat tak sama dengan zaman sekarang berdasarkan dalil ini. Dalil inilah yang digunakan dalam the arrival tu. Dia kata apa dia? La taqumus sa'atu hatta takunus sanatu kasyahri wa, dia kata satu saat apa dia? Satu tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti sekejap sangat. Dia kata seperti percikan api. Okay? Okey, wallahualam. Ni yang nak kata ni. Selain itu, dalam tempoh 120 tahun tersebut, muncul api yang menghalau manusia ke padang mahsyar. Sayang, padang mahsyar ke mana? Padang mahsyar. Anda tak perlulah nak sebut qaul ulama yang banyak. Sebenarnya kalau dalam hasilnya apa buka dalam kitab At-Tazkirah juga kot. At-Tazkirah Imam Qurtubi tadi menyatakan bahawa padang mahsyar ni sebenarnya di dunia, di bumi. Di mana? Di bumi Palestin, ataupun di kawasan-kawasan itulah, tak pasti di bumi Palestin ke mana tak, di mana api dari Yaman dia akan keluar, ataupun gunung berapi dari Yaman akan pancutkan dia punya lava apa benda tu kan, halau semua manusia ni berkumpul di padang mahsyar. Ketika itulah berlakunya kiamat yang betul. Hancur habis, mati semua, tiup sangkakala. Lepas tu tiup sangkakala sekali lagi, hidup balik, kumpul ramai-ramai kat padang tu. Faham tak? Gua jelas tadi. Nanti gua mula lah cerita Israel ni. Kalau ragu-ragu, kalau tak ada tanya apa ni. Okey, di mana? Di bumi Syam Alaikum bisyam. Nabi SAW kata, ke mana kami akan dimahsyarkan? Nabi kata di bumi Syam. Okey? Di bumi Syam ni apa? Betul tak? Di bumi Syam. Api akan keluar dari Hadramaut. Hadramaut ni Yaman lah. Akan keluar api, gunung berapi dari Hadramaut sebelum kiamat. Ia mengumpulkan manusia dengan cara mengiringi manusia sehingga berada di tempat. Okay? Di mana tempat tersebut? Hendaklah kamu Syam. Okay?
Okey, ni andaian-andaian daripada anak. Berkemungkinan Nabi tersebut muncul dari perut bumi yang menghalang manusia supaya berkumpul ke barat. Permulaan api tersebut dari perut bumi dan tersebar ke seluruh dunia. Nak kata apa dia? Nak kata gunung berapi lah tu. Api tersebut ketika mana ia tersebar dan terserak, terjadilah pengumpulan kali pertama di kalangan penduduk timur. Kerana kebanyakan fitnah muncul daripada timur, mula-mula dia ambil ataupun dia perangkap orang timur dulu, lepas tu baru dia ke barat. Api yang dimaksudkan, yang tahu ulama lain mengatakan api tu kinayah kepada fitnah. Api yang dimaksudkan dalam hadis ni sebenarnya Nabi kata fitnah, bukan kinayah. Bukan je api betul. Ada ulama kata yang tu adalah kinayah tu kinayah. Kinayah ni macam contohlah macam hang handsome lah, padahal nak kata huduh. Hang handsome sangat. Sebenarnya huduh lah tu. Faham lah tu ah. Kinayah tu. Okey. Okey. Habis cerita. Lepas tu di sana ketika mana api tu mengejar manusia-manusia yang jahat. Manusia yang jahat ada yang berjalan dengan muka, ada yang berjalan dengan naik unta. Naik unta pun ada. Ada berjalan dengan kaki. Naik unta ni boleh kita kata lari guna kereta ke dan sebagainya lah. Tapi yang ni belum dibangkitkan lagi. Bila dibangkitkan daripada kubur, ketika itu baru ada orang jalan ikut muka, mengesot dan sebagainya. Dalil kedua, habis cukup dah ni banyak sangat kan. Bagaimana kemusnahan alam secara total, secara sepenuhnya. Bacalah ayat Al-Quran, antaranya perubahan rupa bentuk bumi sepenuhnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Dalil ni telah digunakan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah tadi tu. Dia kata apa dia? Satu hari ingatlah ketika mana Allah menukar bumi ni dengan bumi yang lain. Nak kata bumi ni memang Allah clearkan betul-betul. Dah jadi tak ada rupa bumi dulu dah. Kita tak boleh jumpa dah. Ni tapak perumahan dulu ni. Ni projek aku dulu kat sini. Sampai-sampai bogey tu, tahu bogey. Bila mana keluar daripada kubur kan bogey kan, telanjang kan. Ni tak perumahan aku dulu ni. Ada lagi tu. Tak ada kan? Tak ada. Dalam kiamat tak ada macam tu. Wa barazu lillahi wal wahidil qahhar. Dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita hafal surah Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat. Banyak kan? Lepas tu apa dia, amma yatasaalun idza as-samaa'u insyaqqat dan sebagainya. Ini semua ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat. Apabila langit terbelah dan bintang-bintang gugur ila akhirnya. Baca habis. Betul habis pun. Dan lagi ringkasan dan kesimpulan habis juga. Biar kita tengok pengembalian khilafah. Ni semua nak cerita ni kira dah khilafah dah habis dah semua. Kita cerita pasal plot ni. Plot ni ulama khilaf. Ana bagi tahu ulama khilaf. Ada yang mengatakan khilafah tak akan muncul. Ada yang mengatakan khilafah akan kembali pada akhir zaman. Bila wallahu a'lam. Okay, dan hari ni kita duk memperjuangkan khilafah. Lepas tu bilakah akan terjadinya khilafah tersebut, kita tunggu saja. Okey, habis cerita. Adakah benar khilafah akan kembali? Ni pandangan yang pertama. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Jadi kesimpulannya anda lebih berpandangan dengan ya. Dengan ya, sistem khilafah akan kembali. Ketika itu yang jadi khilafah Islam bukan Imam Mahdi lagi. Ketika itu ni ikut pandangan anak berdasarkan khilaf ulama ni, apa dia? Ketika mana khilafah Islam yang pertama itu, dia tu bukan Imam Mahdi lagi. Ulama kata khilafah yang pertama adalah Imam Mahdi, ada yang kata tak. Jadi ada kata bukan Imam Mahdi, ada orang lain dulu. Orang lain ni siapa? Orang lain ni adalah khilafah lah. Itulah ketika mana bila mana dah kembalinya khilafah Islam, dalam masa beberapa tahun berlakulah isu perkauman. Isu perkauman yang berlaku di bumi Mekah dan di seluruh dunia. Orang mengagungkan kaum dia. Ingat ni betul yang kisah ni. Sehingga kan bila mana orang nak pergi buat haji satu ketika zaman nanti, semua haji ni semua puak ada kan, kulit hitam, kulit hijau, kuning sebagainya, semua ada kan. Jadi sampai di Mekah berlakunya pergaduhan disebabkan kami Melayu ni, dia kata kami Arab ni pula kata kami Turki lah yang gaduh. Lain-lain gaduh, ada cerita secara kesimpulan campur dengan Imam Mahdi apa semua ni. Bila mana dah memperjuangkan ketika itu, datanglah 8 orang ulama. Yang ni ingat 8 ke 10 dah. Ketika itu ulama-ulama ni memang dah tahu bahawa ketika itu akan terjadi, akan turun Imam Mahdi. Contoh, dikatakan wallahu alam, kata Syekh Ali Jumaah Bajin, dia kata selalu nak pergi Mekah. Bila ditanya ketika mana dia pergi Mekah ketika haji, sebab apa nak pergi tiap-tiap tahun? Pasal dia nak tengok Imam